Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani, Izol Ritasha Janis Mijol. APCO berhasrat untuk bertanding di kerusi Dun Lim Bahau pada pilihan raya negeri akan datang. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO yang mewakili Pakatan Harapan PH berhasrat untuk bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Lim Bahau pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Presidennya Datuk Iwan Benedict berkata, perkara itu akan dibincangkan bersama Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor selaku rakan dalam kerajaan negeri dan rakan PH. Ya, secara rasminya saya ingin mendaftarkan minat APCO untuk bertanding di kerusi Dun Lim Bahau mewakili Pakatan Harapan, dan saya akan kemukakan pendirian ini kepada Ketua Menteri selaku rakan dalam kerajaan negeri dan juga kepada rakan dalam PH kita. Di mana tempoh yang lepas, pilihan raya yang lepas, kerusi parlimen ini ditandingi oleh DAP daripada PH. Tetapi dalam kawasan Dun, di Dun Lim Bahau ini kita daftarkan interest kita untuk mahu bertanding di kerusi ini dengan kerjasama parti gabungan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan mini convention APCO Zon D Papar Kimanis dan Beaufort di Dewan Kampung Biau Papar pada Ahad. Ketika ditanya mengenai calon, Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, parti itu mempunyai calon yang ingin diketengahkan. Itu kita minta kerusi dulu. Kita minta kerusi. Selesai kerusi itu, perkara yang saya perlu pikir adalah tentang calonnya. Tapi kita sudah mempunyai calon yang mahu diketengahkan. Pada PRN Sabah 2020, Datuk Juil Noatim yang bertanding atas tiket Parti Warisan memenangi kerusi itu dengan majoriti 2,523 undi, menewaskan 7 calon lain. Kerjasama Gabungan Rakyat Sabah dan Pakatan Harapan Sabah harus diterjemahkan dengan perkongsian kuasa melalui pelantikan pemimpin di peringkat akar umbi. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict berkata, perkongsian kuasa itu haruslah bermula daripada pelantikan politik di peringkat akar umbi seperti ketua-ketua adat dan pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Terutama perkongsian pelantikan politik di peringkat akar umbi. Dan saya telah memberi respon supaya nilai dan sokongan yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kepada rakan-rakan Gabungan Rakyat Sabah JRC itu daripada adun-adun Pakatan Harapan harus ada makna dia. Dan makna itu boleh dimulakan dengan perkongsian kuasa pelantikan politik di akar umbi, yaitu ketua-ketua adat dan juga pengurusi JKK. Dan saya telah mulakan di kawasan yang saya wakili, yaitu Kadamayan, di mana 60% daripada jumlah pelantikan itu datangnya daripada parti saya dan gabungan parti saya, manakala 40% daripada gabungan parti yang turut menyokong kerajaan negeri, yaitu JRC. Dan saya berharap contoh ini boleh dipanjangkan, sebab tanpa sokongan adun-adun Pakatan Harapan tidak mungkin kerajaan yang ada pada hari ini di Sabah dapat berterusan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan mini convention APCO Zon D di Dewan Kampung Biau di Papar pada Ahad. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, isu perkongsian kuasa antara yang dikemukakan oleh para perwakilan pada konvensyen itu. Iwan berkata beliau mahu menjadikan APCO sebagai contoh formula perkongsian kuasa yang baik. Saya berbangga kerana saya sebagai adun Kadamayan telah melaksanakan pemilihan 60-40%.
Itu di Kedamaian, ia belum berlaku di mana-mana kawasan yang lain. Jadi saya mau jadikan APCO ini sebagai contoh formula yang baik. Kalau adun APCO di Kedamaian boleh laksanakan perkongsian kuasa itu, tidak harus ada sebabnya kenapa di kawasan lain adun itu tidak boleh berfungsi dengan parti-parti yang juga menyokong kerajaan negeri. Jadi saya mengatakan APCO harus menjadi contoh dan kita telah pun menjadi contoh bermula di Kedamaian. Katanya pendirian APCO ini akan disampaikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dalam perjumpaan khas beliau bersama Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor. Tidak seimbang dan begitu banyak ketidakpuas-hatian di kawasan yang tidak diwakili oleh Pakatan Harapan. Ada yang mengatakan kepada saya langsung tidak ada ketua kampung GTK daripada Pakatan Harapan. Yang ini tidak harus berlaku karena tanpa Pakatan Harapan yang duduk dalam kabinet Sabah itu tidak akan berada di situ tanpa sokongan Pakatan Harapan. Jadi kalau sokongan kami di peringkat kerajaan negeri itu boleh diterjemahkan sehingga mereka kekal di situ, maka pendekatan yang sama harus dibuktikan di peringkat akar umbi. Nah, ini pendirian parti saya dan kita akan sampaikan kepada kerajaan negeri dengan perjumpaan saya dengan Ketua Menteri. Sehubungan itu, Iwan berharap kerjasama antara GRSPH harus ada keikhlasan yang tulen dan diterjemahkan dalam pelantikan pemimpin peringkat akar umbi. Katanya formula perkongsian kuasa itu juga perlu bagi mengelak timbulnya banyak persoalan dan ketidakpuasan pelbagai pihak. Jadi kalau ianya tidak diteruskan, maka ia akan mencetuskan banyak persoalan, ketidakpuashatian. Bila banyak tidak puas hati, akan banyaklah propaganda, persepsi yang timbul. Dan kalau kita mahu mengelak itu, maka kita akan mulakan dengan pelantikan yang telah dikosongkan pada ketika ini. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO harus menjadi pemudah cara kepada penyelesaian isu-isu rakyat di negeri ini. Sehubungan itu, Presiden APCO Datuk Iwan Benedik meminta semua bahagian APCO memantau pelaksanaan dan inisiatif bajet 2024 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya berkaitan pembangunan Sabah. Ini bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan baik untuk manfaat rakyat. Tentang soal-soal infrastruktur, jalan raya, lampu jalan, bahan bonio, jalan elektrik air, liputan telekomunikasi juga dibangkitkan oleh para perwakilan dan saya telah meminta supaya bahagian-bahagian memantau pelaksanaan inisiatif bajet yang diumumkan oleh Yang Terhormat Perdana Menteri kemarin dan peruntukan itu kedengaran besar dan pada saya adalah pelaksanaan itu yang penting. Ianya mesti sampai kepada rakyat supaya perkara ini akan ada masanya tidak lagi dibangkitkan dalam convention mana-mana parti sekiranya dia dapat dilaksanakan mengikut masa yang telah ditentukan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan mini convention APCO Zon D, Papar, Kimanis dan Beaufort di Dewan Kampung Biau, Papar pada Ahad. Iwan berkata APCO harus menjadi parti yang boleh dibanggakan oleh rakyat Sabah yang ada nilai kepada rakyat serta menjadi pemudah cara dan memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat negeri ini. Selain isu infrastruktur, isu Perjanjian Malaysia 1963, MA63 termasuk saman pemula OS yang diambil oleh Wakil Rakyat Pakatan Harapan PH Sabah termasuk Iwan juga turut dikemukakan oleh para perwakilan APCO dalam konvensyen itu. Beliau berkata Wakil Rakyat PH Sabah menarik balik saman pemula bagi mendapatkan satu perintah mahkamah supaya Kerajaan Persekutuan memperakui dan memberikan hak-hak Sabah yang termaktub dalam perlembagaan setelah 2 daripada 3 tuntutan itu diselesaikan. Di mana kita telah menarik balik saman ini selepas 2 daripada 3 perkara itu sudah diselesaikan. Pertama, Akta LSDN telah diluluskan di Parlimen minggu lepas untuk melantik seorang
wakil kerajaan negeri Sabah dan wakil kerajaan Sarawak dalam lembaga supaya kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak tahu tentang maklumat percupaian, hasil persekutuan yang dipungut oleh persekutuan. Itu merupakan satu daripada 3 perkara yang telah kita bawa ke mahkamah dan telah diselesaikan. Katanya perkara kedua adalah berkenaan warta kerajaan pada April 2022 yang telah dicabar kesahihannya dari sudut perlembagaan. Kedua tentang warta April 2022. Kita cabar kesahihan dan segi perlembagaan. Kemarin mesyuarat kabinet telah bersetuju warta baru akan dikeluarkan dan dalam pengumuman bajet itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan 300 juta itu hanya pemberian khas interim. Ini pertama kali mana-mana Perdana Menteri sebelumnya tidak pernah sentuh. Hanya Datuk Seri Anwar lah yang pertama sebut pemberian khas interim. Berarti ianya penyelesaian sementara saja. Sementara menunggu penyelesaian yang itu 2 perkara yang sudah selesai. Iwan berkata kerajaan telah memutuskan tempoh masa pemuktamadan setahun dari Julai 2023 sehingga Julai 2024 bagi perkara ketiga berkaitan pelaksanaan pemberian semula hasil persekutuan 40% kepada Sabah. Katanya jawatan kuasa kerja yang telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali akan merangkah mekanismenya sebelum dibawa semula ke Jawatan Kuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963. Yang ketiga, pembayaran semula 40% itu dengan adanya wakil Sabah dalam Milizin, mudah-mudahan kita tahu jumlah kutipan itu dan mudahlah untuk kita bergerak ke peringkat yang seterusnya tentang soal tuntutan. Kerajaan telah memuktamadkan timeline-nya tempoh 1 tahun. Julai tahun ini hingga Julai tahun depan. Jawatan kuasa kerja yang dipengurusikan oleh Datuk Armizan harus tampil dengan cadangan pemilu ataupun mekanisme. Dan ini akan diangkat semula ke jawatan kuasa teknikal di mana saya menjadi anggotanya dan kita akan putuskan. Semua agensi persekutuan dan negeri yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan perlu diselaraskan. Penyelarasan semua agensi persekutuan dan negeri yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan penting bagi mengelak pertindihan penerima pembiayaan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedik berkata, pewujudan jawatan kuasa penyelarasan itu juga bertujuan untuk memantapkan lagi kerjasama dan tidak bergerak sendirian apabila melaksanakan program berkaitan yang telah dimandatkan. Sabah kerana bersetuju untuk kita menubuhkan satu jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan melibatkan semua agensi-agensi persekutuan dan negeri yang terlibat dengan pembangunan keusahawanan di Sabah. Jawatan kuasa yang sama juga diadakan di Sarawak. Dan saya percaya dengan adanya jawatan kuasa penyelarasan ini, kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat memperkasakan kerjasama supaya tidak lagi seperti selama ini di mana agensi-agensi persekutuan terutamanya bergerak bersendirian apabila melaksanakan program-program yang dimandatkan di bawah agensi masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada mesyuarat jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan negeri Sabah di Kota Kinabalu pada Isnin. Iwan berkata pewujudan jawatan kuasa itu juga dilihat mampu membantu golongan sasar khususnya usahawan kecil, sederhana, penjajah dan peniaga kecil-kecilan. Demikian kita boleh melihat bagaimana golongan sasaran yang kita mahu bantu. Golongan usahawan kecil dan sederhana, SME, penjajah peniaga kecil misalnya, ataupun koperasi misalnya. Kita dapat bantu dengan satu penyelarasan yang lebih baik daripada sebelum ini. Mesyuarat yang julung kalinya diadakan itu dihadiri 21 wakil agensi dan akan ditingkatkan dari semasa ke semasa.
Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Chin Tze berkata, inisiatif yang diwujudkan itu adalah usaha yang baik demi pembangunan semua usahawan di Sabah, khususnya golongan belia. Katanya adalah penting semua agensi pusat dan negeri duduk bersama-sama dan menyelaras seterusnya mencari pendekatan memudahkan para usahawan yang mahu memperkasakan perniagaan masing-masing. Saya bagi satu contoh. Kemudian saya adalah khasnya ada program-program usahawan untuk memberikan sokongan kepada usahawan yang ingin upscaling untuk mengatakan mesin untuk beralih ke sektor pembuatan manufacturing. Tapi kita tidak ada program, kita tidak ada grant one off untuk usahawan belia. Dan usahawan belia itu adalah di bawah Kementerian Belia dan Sukan. So kalau tidak ada penjelasan, tapi sedangkan kementerian ini dia nama dia Kementerian Keusahawanan. So mereka akan dianya tidak dapat memaksimalkan benefit dari entrepreneurs. So ini penting. So untuk menggunakan idea itu saya rasa sangat-sangat baik. So kita boleh kerjasama dengan baik untuk kita memaksimalkan impak. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyambut baik pembentangan Belanjawan 2024. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyambut baik pembentangan Belanjawan 2024 yang menyediakan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan nilai keseluruhan berjumlah 44 bilion ringgit. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri menterjemahkan agenda reformasi ekonomi negara terutama terkait sumber hasil negara dan penyesaran subsidi. Beliau berkata pelbagai inisiatif menyerlakan konsep madani yang menjadi teras kepimpinan dan perkhidmatan kerajaan perpaduan. Dalam satu kenyataan media pada Sabtu, Iwan berkata jumlah keseluruhan 44 bilion ringgit jaminan dan pembiayaan kepada PMKS adalah lebih besar daripada Belanjawan 2023. Dan ini menunjukkan komitmen tinggi Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan dalam mengangkat PMKS menjadi sebahagian daripada peneraju ekonomi serantau. Antara insentif yang dapat dimanfaatkan menerusi KUSKOP dan agensi-agensi di bawahnya dalam Belanjawan 2024 ialah galakan bagi syarikat pemula termasuk usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputra mencuburi bidang high growth, high value seperti ekonomi digital, teknologi angkasa serta elektronik dan elektrikal. Program khusus untuk PKS halal di bawah platform bersepadu halal yang menawarkan akses kepada dana khas dan program bina upaya. Pinjaman kecil usahawan mikro dan peniaga kecil sebanyak 330 juta ringgit di bawah tekun untuk menyediakan kemudahan pembiayaan kepada peniaga kecil seperti pengusaha batik dan kraft, usahawan orang asli serta Bumiputra Sabah dan Sarawak. 30 juta ringgit daripadanya disediakan khusus untuk membiayai perniagaan diusahakan masyarakat India. Manakala 720 juta ringgit dihaskan untuk menggalakkan golongan wanita dan belia menceburi bidang perniagaan. Pembiayaan sebanyak 100 juta ringgit di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang berupaya membasmi kemiskinan peminjam khususnya ibu tunggal dan golongan miskin melalui penyediaan model perniagaan kecil-kecilan serta insentif lain. Iwan turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana menambah peruntukan KUSKOP. Katanya seluruh warga KUSKOP akan bekerja keras memastikan belanjawan kementerian ini sampai kepada kumpulan sasaran dan memenuhi matlamat yang telah ditetapkan. Beliau yakin Belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat dengan 3 tumpuan utama akan dapat membangunkan sosioekonomi serta mengetengahkan solusi yang ampuh bagi membantu usahawan dan koperasi. Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Pindaan 2023 yang diluluskan Parlimen adalah bukti kejayaan Pakatan Harapan Sabah.
Ketua Pemuda Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Billy Joe Dominic berkata, keputusan Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN, pindaan 2023 adalah bukti kejayaan Pakatan Harapan PH Sabah. Beliau berkata pindaan RUU LHDN itu membolehkan wakil Sabah dan Sarawak dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Ia merupakan salah satu tuntutan dalam saman pemula PH Sabah terhadap Kerajaan Persekutuan. Beliau gembira kerana akhirnya usaha kita dan rakyat Sabah memperjuangkan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 menampakkan hasil yang besar, katanya dalam kenyataan media pada Sabtu. Sebelum ini, pimpinan PH Sabah menerima pelbagai kritikan atas keputusan mereka menarik balik saman pemula. Billy berkata hari ini terbukti tindakan PH Sabah itu bukan cakap kosong, tapi berdasarkan fakta satu perkembangan yang positif dan kukuh daripada Kerajaan Persekutuan. Billy berharap pihak berkenaan yang sebelum ini mengkritik pimpinan PH Sabah supaya membuka mata dan melihat sudut positif. PH Sabah berjaya ketika mereka hanya mampu bercakap, action talk louder, katanya. Beliau turut merakamkan ucapan tahniah kepada Presiden APCO, Datuk Iwan Benedict dan semua pimpinan PH Sabah atas kesungguhan mereka memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Sabah kerana memberikan kepercayaan dan peluang kepada PH memperjuangkan hak-hak Sabah, katanya. Baru-baru ini, Dewan Rakyat sebulat suara meluluskan RUU LHDN pindaan 2023 bagi membolehkan wakil Kerajaan Sabah dan Sarawak dilantik sebagai ahli lembaga pengarah LHDN. RUU itu yang dibentangkan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, dibahaskan oleh 20 ahli parlimen termasuk ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Ketuhanan, salam Pisompuruan.